Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Fadil Ustaz Azrin selaku imam dan khatib kita pada ini, sidang jemaah tetamu-tamu Allah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama dengan cuaca yang baik pada tengah hari ini untuk salat Jumaat. Ingin saya sampaikan program surah An-Nur, insya-Allah pada 18 hari bulan kita akan mengadakan program untuk anak-anak, khas untuk ahli, diutamakan untuk ahli karya. Jadi borang pendaftaran ada di surau 18 hari bulan, program 1 hari ya, untuk anak-anak dari umur 8 tahun ke 13 tahun ataupun ke 17 tahun pun boleh, insya-Allah. Jadi saya alu-alukan ahli karya untuk mengantar anak-anak 1 hari program. Program ini iuran dia RM50 seorang, surau tanggung RM30, tuan-tuan bayar RM20 sahaja. Kita menggunakan pakar motivasi termasuk sarapan pagi, makan tengah hari dan minum petang. Program berlangsung daripada pagi hingga sebelum maghrib, insya-Allah kita akan habiskan ya. Yang kedua, program untuk anak-anak muda untuk melawatan Melaka di Balai Corak Melaka masih ada lagi. Jadi kami bagi kepada yang hendak masuk program itu, sila datang surau untuk dapatkan borang dan hantar dengan segera. Program pertama 18 dan program kedua pada 20 hari bulan, insya-Allah. Dan saya minta kerjasama daripada ahli karya yang makan. Dia tak ada sajian disediakan, minta tolong pastikan tak ada nasi bertabur di lantai. Saya tengok tadi ada nasi bertabur, jadi tolong jaga kebersihan bersama. Yang kedua, kalau ada gelandangan yang tuan tidur di kawasan surau, ada kedekatan di dalam surau ini semayang, saya minta kemaskan tempat beliau kerana esok surau ini akan digunakan untuk majlis perkahwinan. Kalau tidak, saya sendiri akan minta kontraktor konturkan tempat itu. Tolong kemas barang anda sebelum kita angkat. InsyaAllah sama-samalah kita jaga kebersihan surau supaya surau kita lebih makmur dan kita imarahkan surau kita insyaAllah menuju ke akhir. Sekian, terima kasih. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal
لا إله إلا الله. الحمد لله القائل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara kita melaksanakan segala titah perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Semoga dengan yang demikian itu Allah Ta'ala memberikan kejayaan kepada kita di dunia dan juga di hari akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah Sultan yang Adil. Hadirin saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah rakyat negeri Selangor dapat meraihkan hari keputeraan Sultan Selangor kali yang ke-77 pada 11 Disember 2022. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kesihatan yang sempurna dan keimanan yang mantap kepada tuanku agar dapat terus memerintah negeri dengan penuh bijaksana, adil dan saksama. Sultan adalah khalifah yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memastikan negeri sentiasa dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Apa yang lebih penting ialah Sultan bertanggungjawab untuk memelihara dan mempertahankan kesucian Islam agar Islam dapat disebar dan diamalkan dengan selesa, dan juga hendaklah menjaga hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, memastikan wujudnya ekonomi yang adil dan baik, memastikan amar ma'ruf nahi munkar dilaksanakan serta berwawasan hari akhirat. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 41. Alladzina in makkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Iaitu yakni umat Islam yang jika kami berikan kekuasaan memerintah di bumi, niscaya mendirikan salat serta membayar zakat, dan mereka menyuruh berbuat kebaikan serta melarang daripada melakukan kejahatan dan perkara yang mungkar, dan ingatlah bagi Allah jualah kesudahan segala urusan. Sultan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sultan yang prihatin terhadap agama Islam dan umat Islam. Sultan yang sentiasa menasihatkan rakyat memelihara salat dan membayar zakat. Sultan juga mahukan rakyatnya mengerjakan segala bentuk kebaikan seperti muafakat dan sepakat, serta menghindarkan diri dari apa sahaja akhlak yang buruk seperti perpecahan yang membawa keburukan dan kerugian. Peranan aktif dulu yang Sultan Selangor dalam menyuarakan prinsip Islam dan nasihat membabitkan kesucian Islam adalah usaha baginda melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Baginda sentiasa mengingatkan umat Islam agar berakidah dengan akidah yang benar, menggesa umat Islam sentiasa bersatu hati dan tidak berpecah belah, dan juga sentiasa bersifat jujur, amanah, ikhlas dalam kehidupan. Inilah usaha yang dilakukan oleh baginda Duli Yang Mahmulia Tuanku Sultan bagi memelihara dan menegakkan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59, Ya ayyuhalladzina atii'ullaha wa atii'ur rasul ulil amri minkum. Orang yang beriman,
Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada baginda Rasulullah dan kepada ulil amri, yang orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demi menegakkan syiar Islam di negeri Selangor ini, terdapat 10 tugas utama bagi seorang sultan sebagaimana yang telah difahamkan apa yang disenaraikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, yang agama Islam dari dicemari oleh golongan sesat. Alhamdulillah, Islam ada fatwa-fatwa ajaran sesat yang diwartakan bagi membendung dan menyekat ajaran sesat. Pengamal-pengamal ajaran sesat taubat dan ada yang telah diambil. Yang kedua, tugas seorang sultan ialah melaksanakan pendidikan Islam. Yang ketiga, negeri dengan kemakmuran institusi ibadah dan pendidikan. Yang keempat, menegakkan undang-undang Islam. Akhirnya, Islam dapat dilihat sebagai agama yang menaungi ummah seluruhnya dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang kelima, mempertahankan keselamatan dan ketentraman awam. Yang keenam, berjihad memerangi mana-mana pihak yang cuba menghina dan memusuhi agama Islam. Sebagai ketua agama Islam negeri, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan kerap mengingatkan mana-mana pihak supaya tidak menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mempermainkan agama Islam kerana ia merupakan kesalahan jenayah syariah. Yang ketujuh, menguruskan zakat. Pertumbuhan lembaga zakat Selangor di bawah Majlis Agama Islam Selangor dengan perkenan dan pemantauan Duli Yang Maha Mulia Sultan telah berjaya dan terus komited mengurus zakat dengan penuh integriti untuk kepentingan asnaf dan manfaat ummah. Yang ke-8, kebajikan petugas-petugas Islam mesti dilihat. Yang ke-9, petugas Islam yang terlatih dan jujur. Ini adalah menjadi keutamaan dan keprihatinan Duli Yang Maha Mulia Sultan agar urusan hal ehwal agama Islam negeri sentiasa mendapat keredaan Allah dan terhindar dari penyelewengan serta salah guna kuasa. Dan yang ke-10 yang terakhir, turun untuk menangani segala persoalan ummah dan memerhati keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun tugas seorang sultan amat berat dan dipertanggungjawabkan di hari akhirat nanti, namun Islam menjanjikan kelebihan dan keistimewaan di dunia dan di akhirat kepada sultan yang terbaik dan adil, seperti doanya tidak ditolak dan menjadi ahli syurga. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang berpuasa sehingga berbuka. Yang kedua, seorang pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Sultan yang adil lagi suka bersedekah akan menjadi ahli syurga. Iyad bin Himar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud ahli syurga itu ada 3, iaitu orang yang berkuasa yang adil, suka bersedekah lagi mendapat taufik, orang yang bersifat pengasih lagi berhati lembut terhadap setiap kerabatnya dan juga muslim lain, dan yang ketiga, orang yang amat menjaga kehormatan diri di samping turut mempunyai tanggungan. Hadis riwayat Imam Muslim. Oleh itu, marilah kita sebagai rakyat negeri Selangor sentiasa mendoakan kesejahteraan yang sempurna dan kesihatan yang berterusan kepada Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor agar terus memimpin dan memerintah negeri Selangor dengan bijaksana dan adil di bawah naungan hidayah dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah kita pada hari ini ada 2 perkara penting yang perlu kita ambil perhatian. Yang pertama, sultan yang adil akan mendapat perlindungan Allah di dunia dan ganjaran syurga di hari akhirat. Bahkan doanya sentiasa dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi contoh dan tauladan terbaik kepada sultan, kepimpinan dan urusan
muntahan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat amat, yakni inginkan kebaikan bagi kamu, dan dia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Surah At-Taubah ayat 128. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhi diri kita daripada perbuatan keji dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan juga para malaikat mereka berselawat ke atas baginda Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian ke atas baginda Nabi dan ucapkanlah salam sebanyak-banyaknya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان صلاح الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلانغور تنكو أمير شاه ابن السلطان شرف الدين إدريس شاه الحاج في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, gunakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, Engkau berkatilah pada penyumbang kepada tabung surau An-Nur ini. Gunakanlah kesihatan berpanjangan kepada mereka dan ahli keluarga mereka, serta kayakanlah mereka di dunia dan juga di hari akhirat. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadha al-waba' wal bala' wal marad wal shada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari
والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.